Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini saya akan terangkan tentang penyelesaian masalah yang melibatkan diskaun, bil, rebate dan juga invoice. Okay, awak boleh rujuk dalam buku teks awak, muka surat 75. Okay, kita akan go through satu persatu soalan, satu persatu contoh soalan dan kemudian saya nak awak cuba untuk buat latihan dan saya akan discuss semula dengan awak jawapan untuk latihan yang akan diberikan. Okey. Tengok soalan yang pertama. Okey, ada kedai jam dan setiap customer akan mendapat diskaun sebanyak 20% untuk setiap pembelian jam tangan. Okey, ingat bila awak baca soalan, tolong highlight ataupun gariskan kata kunci supaya awak tak tertinggal apa info yang disampaikan. Okey. So Encik Ashraf ni dia nak beli jam model P. Dia kata calculate the amount of money that he will save. Maksudnya kira berapa jumlah duit yang dia akan dapat simpan. Maksudnya berapa yang dia dapat penjimatan. Dan how much is the selling price after the discount, selepas discount. Dia kata dia nak dua kat sini. Maknanya yang pertama dia nak tahu berapa banyak duit yang telah dia jimatkan dan yang kedua berapakah harga jual selepas discount. So kalau ikut dalam buku teks ni dia bagi dua cara. Cara yang pertama menggunakan kaedah lukis kotak-kotak. Okey, ni biasa mukadimah pernah bagi tahu. Tapi kita tak dapat banyak praktis benda ni sebab kita belum lagi buat latihan 2B. Okey, tak apa. Kita tengok dulu macam mana cara yang pertama ni. Okey, sebelum awak nak guna cara yang pertama ni, awak kena faham konsep pecahan. Okey, pecahan dan peratus. Ini adalah pecahan. Ini adalah peratus. Dua-dua ni ada kaitan. 20% bersamaan dengan 20/100. Kalau kita kecilkan atau kita permudahkan, kita akan dapat 1/5. Okey. Sebab tu dekat sini dia buat 5 kotak. Sebab dia adalah 1/1/5. So 5 kotak. Kita lukis 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan diskaun adalah 20%. So maknanya 20% tadi bersamaan dengan 1/1/5. Maknanya 1/5 ni, satu kotak ni adalah 1/5 adalah harga diskaun. Berapa yang dia dapat jimatkan. Okay, maknanya ini adalah 1/5 setiap kotak ni semua 1/5. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Okay, digariskan ni adalah harga asal. Harga asal dia yang awak kena bayar semua adalah 450. Tapi awak tak perlu bayar semua. Encik Ashraf ni tak perlu bayar semua. Sebab apa? Sebab dia dapat pengurangan 20%. Dia dapat pengurangan sebanyak 1/1/5. So maknanya 1/5 ni adalah dia punya diskaun. Nilai yang dia dapat untuk penjimatan. Dan 4/5 ni adalah yang dia perlu bayar ataupun berapa harga selepas diskaun. Berapa yang dia perlu bayar. Dan ini adalah harga jual selepas diskaun. Okey, so kita nak kira dulu berapa nilai diskaun, nilai pengurangan dia. So kita ambil 1/5. 1/5 kali harga asal dia 450 dan kita dapat RM90. Okey, so kita dah tahu. Okey, jawapan yang pertama ni dia kata calculate the amount of money that he will save. Kita dah tahu RM90. Kemudian kita tengok yang kedua. Selling price after the discount. Harga jual selepas diskaun. So kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil 1/5 ke nak ambil 4/5? Kita akan ambil 4/5. Sebab 1/5 ni adalah nilai diskaun dia. 4/5 ni adalah harga selepas diskaun. So kita ambil 4/5, kita darabkan dengan harga asal dia 450, kemudian kita akan dapat 360. Okey, ini adalah cara satu. Okey, kalau cara dua, cara ni yang biasa awak guna sebelum awak kenal cara kotak-kotak ni.
Dua-dua pun sama je. Cuma cara dua ni dia lebih direct. Awak terus ambil je 20% ni sebab awak nak tahu berapa nilai 20% ni. So, awak buat 20% daripada 450. Awak terus buat macam ni. Benda ni memang biasa awak buat kan? Tapi sama je. Kalau awak kecilkan 20%, awak akan dapat 1/5. So, sama je dengan macam ni. So, jawapannya awak akan dapat 9.90. Bila awak guna macam ni, awak nak tahu berapa harga jual, awak kena tolak harga asal tadi 450. Awak tolakkan dengan berapa nilai diskaun yang awak dapat. Ni adalah original price. Awak tolakkan dengan berapa diskaun yang awak dapat. So, harga jual selepas diskaun adalah 360. Sama. Sama kan? Cuma ni dia guna kaedah yang ni. 4/5. Dia ambil 4/5 daripada kotak ni. Kalau yang ni, kita tolak. Sebab kita tahu, dia dapat pengurangan sebanyak RM90. Harga asal dia RM450. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, dia bagi satu invoice. Dekat invoice ni lengkap lah. Dia bagi tahu kamera ni dia beli dua. Harga satu kamera adalah RM2,380. Printer ni dia beli 3. So harga untuk satu unit adalah RM365. So lebih murah printer berbanding kamera. Okey. Kata Encik Din makes an order from syarikat Murni as stated in the invoice. Okey, Encik Din ni dia buat satu order daripada syarikat Murni seperti apa yang tertera dekat dalam invoice ni. Okay, jika dia order 2 times the number of kamera, macam orang Korea pula cakap, camera of the similar type and 2 similar printers in June, how much is the total payment for the invoice for the month? Okay, dia kata jika dia beli dua kamera yang sama jenis dan juga dua printer yang sama jenis untuk bulan Jun, berapa yang dia perlu bayar? So, ini pun senang je. Awak dah buat latihan hari tu kan? So, macam mana awak nak tahu? Just darab je lah. Okay, buat balik kotak. Ataupun tak payah buat kotak pun tak apa. Awak just tulis je macam biasa. Okay. Harga satu kamera adalah 2380. So, awak tahu 2380. Tapi awak nak beli dua ke? Tak. Awak nak beli 4. Kenapa 4? Sebab kat sini dia kata 2 times. 2 kali the number of camera of the similar type. Maksudnya 2 kali 2. So, maknanya untuk bulan Jun awak nak beli 4. Encik dia ni nak beli 4. So, printer pula dia nak beli 2. So, maknanya dia hanya tak perlu kali lah. Sebab dia dah bagi tahu dia nak beli 2. Bukannya dia kata 2 kali ke apa kan. Kalau macam ni dia bagi tahu 2 times the number of camera. So, awak tahu kamera ni berapa harga per unit. So, awak darabkan je lah. 4 darab 2380 dapat 9520. Printer 2 darab dengan 365. So, awak dapat 730. So, the total payment awak kena tambahkan lah 950 harga kamera tambah dengan harga printer. So, jumlahnya adalah RM10,250. Okey. Sekarang kita tengok pula contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni dia bagi table yang tidak lengkap. Jadual yang tidak lengkap tentang perbelanjaan Puan Imas. Okay, Puan Imas ni dia beli 2 kuantiti milk powder, susu tepung dengan harga seunit RM35 dan jumlah yang dia perlu bayar adalah RM70. Kenapa RM70? Sebab kalilah 35 kali 2. Sebab dia beli 2. So, butter dia beli 2 tapi dia tak bagi tahu berapa harga seunit dan berapa harga butter tersebut dan total pun dia tak bagi. Okey, Puan Imas paid RM10. Sorry, kalau awak dah sebut RM, belakangnya awak tak boleh sebut ringgit. Sebut je Puan Imas paid RM100
and receive a balance RM15. How much is the price of a stick of butter? Dia kata Puan Nimas membayar RM100 dan menerima baki sebanyak RM15. How much is the price of the stick of butter? Berapa jumlah harga untuk stick butter? A stick of butter. Maksudnya satu je lah. Dia nak tahu berapa harga untuk satu butter. Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks, digunakan kaedah working backwards. Maksudnya jalan kerja yang menggunakan kaedah, digunakan kaedah gambar dan kemudian dipotong-potong mengikut berapa nilai duit yang dia ada. Sebenarnya sama je kalau dengan kaedah penolakan. Contoh kalau biasanya yang awak guna, awak akan buat kaedah penolakan macam ni kan. Okey, awak nak cari harga 2 mentega. Nak cari harga 2 mentega, biasanya awak akan tolak jumlah berapa yang dibayar. Maksudnya duit yang dibayar tolak dengan baki duitnya, tolak dengan harga 2 susu tepung. So maknanya duit yang dibayar adalah 100, tolak dengan baki dia RM15, tolak dengan RM70 harga 2 susu tepung. So baki yang awak akan dapat adalah RM15. Okey, sama je sebenarnya dalam buku teks ni. Cuma dalam buku teks ni dia tak gunakan cara yang direct macam tolak lah. Dia tak guna cara yang direct tolak macam ni. Dia guna kaedah macam ni. Okey, kalau guna kaedah macam ni, maknanya dia lukislah gambar ni, kemudian dia lukis RM100. Okay, kemudian dia potong-potong-potong. Okay, daripada dia tahu milk powder ni harga yang telah dibelanjakan adalah RM70. So dia potong RM70. So 50, 10, 10. So RM70 untuk susu tepung. Kemudian balance dia, baki dia RM15. So dia potong lagi 10, RM5. So maknanya ini adalah yang telah ditolak lah. Samalah macam ni. Dia telah ditolak kan. Duit yang dibayar, duit dibayar 100, so dia tolak dengan baki dia RM15, kemudian dia tolak pula dengan harga 2 susu. So yang tinggal adalah harga butter. So berapa harga butter yang tinggal? RM15. So dia buat persamaan macam ni. 2 butter bersama dengan RM15. So kita nak cari harga 1 butter, so kita kena bahagi dengan 2. Ini namanya persamaan. Benda ni awak kena mahir lah. Awak kena tahu macam mana nak cari untuk 1 mentega. Kalau 2 mentega ni RM15, nak cari 1 mentega, maknanya awak kena bahagi 2. Kenapa bahagi? Sebab awak nak cari nilai yang lebih kecil daripada 2 mentega ni. Awak nak tahu 1, so awak kena bahagi. 15 ni kena bahagi dengan 2, so awak akan dapat RM7.50. Maknanya harga 1 mentega adalah RM7.50. Okay, sekarang kita tengok pula soalan B. Okay, dia kata the profit from the sale of 5 tins of milk powder and 2 stick of butter is RM51. The profit from selling 2 tins of milk powder and 2 stick of butter is RM24. Calculate the profit from selling a tin of milk powder. Maksudnya dia nak tahu harga keuntungan bagi 1 tin susu tepung. Dia kata kat sini 5 tin susu dan 2 stick butter bersama dengan RM51. So ni kita guna kaedah algebra. Benda ni biasa belajar dekat tingkatan 1, tapi darjah 6 pun dah belajar. So boleh praktikkan lah, sebab benda ni dah masuk dalam silibus awak. Okey, so 5 susu, 2 butter, profit dia RM51. Kemudian dia kata 2 tin susu tepung, okey, 2 susu tepung, 2 butter, RM24. So awak tolakkan untuk awak dapat berapa profit yang awak boleh dapat kat sini adalah profit susu. Kalau awak tolak, awak dapat sini 3, maknanya 3 susu, butter ni dah tak ada dah. So kita dah potong, dah buang, dah tolak. So profit dia bersama dengan RM27. So awak tahu 3 susu tepung
bersamaan dengan RM27. So, satu susu tepung awak kena bahagi dengan 3. Kenapa bahagi dengan 3? Sebab awak nak tahu satu. Yang 27 ni adalah nilai untuk 3. So, awak nak tahu nilai untuk 1, awak kena bahagi dengan 3. So, awak dapat RM9. Okay. So, the profit from selling a tin of milk powder is RM9. Ataupun RM9. Okay. So, kita dah boleh cuba untuk buat latihan. Okay, nanti saya nak awak buat latihannya dalam buku tulis. Kemudian saya nak awak upload kepada saya hasil kerja yang awak telah buat. Dan kita akan semak sama-sama. Saya akan buat video untuk yang ni sebab saya nak make sure awak betul-betul faham lah. Okay. Okay, itu sahaja. Terima kasih.